Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar rancangan Khazanah Ilmuwan yang saya muliakan, bertemu sekali lagi kita dalam siri yang ke-26, di mana kita membicarakan tentang ghururnya ahli ilmu. Dan kita nyatakan bahawasanya ahli ilmu itu di dalamnya itu berbagai-bagai golongan dan berbagai-bagai sebab yang membawa kepada ghurur. Sebab yang menyebabkan mereka terpedaya. Sebab yang semuanya adalah merupakan perosak kepada amal-amal yang baik. Yang pada zahirnya itu baik, akan tetapi pada hakikatnya adalah merupakan perkara-perkara yang menyebabkan amalan-amalan itu tertolak. Pada minggu yang lalu kita sudah menyebut tentang mereka yang memperolehi kedudukan melalui ilmu. Mereka yang mendapat kedudukan yang tinggi, mendapat jawatan yang tinggi dengan sebab ilmu yang mereka miliki. Dan kedudukan mereka itu telah menyebabkan mereka menjadi sombong. Mereka menjadi takabur. Walau bagaimanapun, kesombongan dan ketakburan itu diselindungi, dijawab oleh mereka sendiri. Bahawasanya itu bukanlah sebenarnya sombong. Itu bukanlah sebenarnya takabur. Akan tetapi itu hanyalah bagi menzahirkan keagungan Islam. Dia bukan berlagak kerana dirinya sendiri. Akan tetapi dia terpaksa berlagak demi untuk menzahirkan keagungan Islam. Supaya Islam itu tidak diremeh-remehkan. Supaya Islam itu tidak dipandang hina oleh musuh-musuhnya. Maka mereka juga menzahirkan pada diri mereka itu sifat-sifat keagungan keduniaan. Dalam bentuk pakaiannya, dalam bentuk kenderaannya, dalam bentuk gelaran-gelaran yang dipakai olehnya. Jadi ini adalah merupakan bisikan syaitan, kata Al-Ghazali. Bagaimana syaitan mengajar kita menghiasi amalan kita yang sebenarnya buruk dengan alasan-alasan yang baik-baik. Jadi inilah yang dikatakan ghurur. Kerana ghurur ini menyebabkan yang jelek itu tersembunyi. Yang jelek, yang hakikat itu tersembunyi. Dengan melalui bujukan-bujukan syaitan. Pujukan-pujukan syaitan. Kemudian dengan pangkat itu juga, dengan kedudukan itu juga datang sifat hasad. Hasad sesama sendiri. Hasad sesama ahli ilmu. Saling berusaha untuk menjatuhkan di antara satu sama lain. Kerana wujud persaingan antara satu sama lain. Di antara ahli ilmu, di antara profesor, di antara mufti, umpamanya. Antara mereka yang memiliki jawatan yang tinggi. Jawatan satu. Sedangkan yang inginkan jawatan itu ramai. Maka berlakulah lobby-melobi. Ini di kalangan alim ulama juga. Lobby-melobi, dan dalam lobby-melobi itu maka timbullah usaha dan juga fitnah saling menjatuhkan di antara satu sama lain. Maka ini juga adalah merupakan ghurur yang berpunca daripada hasad. Jadi kerana dalam setiap perbuatan buruk yang dilakukan ini, maka di sana ada alasan-alasan yang baik. Walaupun dia sebenarnya hasad. Motif sebenarnya adalah hasad. Akan tetapi apabila dia menyatakan kemarahannya, kebenciannya terhadap seseorang, maka di sana ada alasan. Ada rasional. Contohnya dia kata Imam Ghazali di sini. Kenapa dia marah kepada seseorang? Dia kata,
sesungguhnya ini adalah marah demi kebenaran dan sanggahan terhadap pembuat kebatilan bagi menyatakan permusuhan dan kezalimannya. Ini adalah merupakan alasan yang diberikan. Alasan zahir yang diberikan. Tujuannya memarahi seorang yang lain. Tujuannya menyatakan keburukan orang lain itu bukanlah kerana kepentingan diri. Bukanlah kerana nak menjatuhkan orang itu tujuannya. Tetapi sebenarnya hanyalah untuk menyatakan kebenaran. Tujuannya adalah untuk mendedahkan kebatilan golongan yang batil. Sedangkan pada hakikatnya dia tidak perasan. Dia tidak sedar. Dia tidak menyangka bahawasanya jauh di sudut hatinya itu ada sifat hasad. Ada perasaan hasad. Dan petanda sifat hasad itu. Kata Imam Ghazali rahimahullah. Kalau sekiranya orang lain, seorang yang lain, dan orang itu menjadi saingannya untuk mendapat kedudukan atau jawatan yang tertentu, umpamanya. Dan orang itu ditimpa fitnah, dikenakan tuduhan yang bukan-bukan oleh orang lain, dimalukan dan dihina. Dalam keadaan begitu, adakah dia juga akan merasa marah bagi pihak orang itu? Marah kerana orang itu telah dituduh dengan tuduhan yang palsu. Marah kerana orang itu yang sebenarnya tidak bersalah telah dilemparkan dengan berbagai-bagai tuduhan yang tidak benar, fitnah. Adakah dia juga akan marah? Jawapannya tidak. Kerana pada masa itu dia dianggap memiliki peluang yang lebih baik. Kerana dia dalam keadaan bersaing dengan orang itu. Itu adalah musuhnya dari segi persaingan untuk mendapatkan kedudukan dan juga jawatan di sisi manusia. Maka segala tuduhan, fitnah yang melibatkan saingannya itu dianggap sebagai suatu yang menguntungkan dirinya. Walaupun fitnah itu bukan datang daripada dirinya. Akan tetapi itu adalah ujian kepadanya. Kalau sekiranya dia memang tidak memiliki sifat hasad, dan dia sememangnya marah hanya apabila kebatilan berlaku. Marah terhadap suatu kebatilan. Marah terhadap suatu kesalahan. Maka sepatutnya juga pada masa itu dia marah. Perbuatan yang demikian dilakukan terhadap orang itu. Itu adalah ujiannya. Itu adalah ujiannya. Tapi kalau sekiranya dia tidak marah, dia hanya marah apabila tuduhan itu melibatkan dirinya. Fitnah itu terkena pada dirinya, maka dia marah. Berapi-api marahnya itu. Tetapi apabila tuduhan itu terkena pada orang lain, maka dia berdiam diri. Bahkan mungkin di belakang-belakang dia boleh tersenyum lega. Kerana apa? Kerana saingannya itu kini berada dalam keadaan disadvantage. Berada dalam keadaan tidak mampu lagi untuk bersaing dengan reputasi dirinya. Kerana orang itu reputasinya sudah jatuh. Maka ini adalah merupakan hasad pada hakikatnya. Hasad pada hakikatnya. Tetapi hasad itu ditutup dengan alasan-alasan. Alasan-alasan yang pada zahirnya kelihatan baik. Dan dengan sebab alasan itulah, maka orang itu dikatakan telah terpedaya. Ghurur. Dia terpedaya. Dia menyangka dia melakukan sesuatu yang baik. Dia menyangka dirinya seorang yang baik. Sedang pada hakikatnya adalah sebaliknya. Ini adalah merupakan penyebab yang ketiga. Iaitu hasad. Seterusnya, mereka yang riak dengan amal dan ilmunya. Mereka riak dengan amal dan ilmunya. Jadi orang yang riak ini boleh datang dalam fikirannya. Boleh timbul dalam hatinya kebimbangan juga. Asal dia ahli ilmu. Dia ada ilmu. Adakah aku ni riak? Timbul pertanyaan itu pada dirinya. Jadi apabila datang pertanyaan itu, dirinya juga yang menjawab. Diri kitanya ada diri akali. Ada diri hayawani. Maka diri hayawani yang menjadi alat syaitan itu akan menjawab.
Jawab balik, tidak, ini bukan riak ni. Aku sebenarnya tidak riak. Bila aku tunjukkan ilmu, bila aku tunjukkan amalan aku, tujuan aku bukan riak. Tujuan aku adalah menzahirkan ilmu dan amal untuk memberi contoh tauladan kepada manusia. Dia kata sendiri di dalam hati ni. Memberikan contoh tauladan kepada manusia. Maklumlah manusia ni semua jahil. Manusia ni semua tak erti, tak faham. Jadi aku mesti tunjukkan kepada mereka cara yang betul, percakapan yang betul bagaimana, amalan yang betul bagaimana. Ini adalah sebagai contoh dan tauladan. Dan tujuan aku adalah supaya mereka semua itu mendapat petunjuk kepada agama Allah. Dan tujuan aku supaya mereka selamat daripada dosa, selamat daripada hukuman Allah. Itu jawapan yang diberikan oleh diri hayawani. Kita kena ingat dalam diri kita itu ada dua diri. Satu diri akali, diri yang tinggi. Diri yang menjawab bala pada hari alastu bi rabbikum itu. Bukankah aku Tuhanmu? Bala. Maka itu adalah diri akali. Diri yang tinggi, diri yang suci, diri yang luhur. Satu lagi diri adalah diri yang kecenderungannya kepada sifat kehayawanan ini. Diri yang bawah. Diri yang rendah. Yang ni yang kita namakan sebagai diri hayawani. Dua aspek lah. Kepada satu diri akan tetapi ada dua aspek. Satu aspek yang tinggi, satu lagi kepada aspek yang rendah. Yang ini aspek tubuh badan, aspek keduniaan. Itu aspek dalam diri juga. Jadi diri yang rendah ini, itu jawapan dia. Kerana diri yang rendah itu, yang dikatakan an-nafs, nafsu itu, cenderung untuk mengajak melakukan keburukan. Cenderung untuk mengajak melakukan pendurhakaan. Begitu. Maka, tetapi dia juga bijak memberikan alasan-alasan. Alasan-alasan dengan bantuan syaitan, dengan bisikan syaitan, agar perbuatan-perbuatan yang buruk itu dapat dihiasi dengan alasan-alasan yang baik. Begitu. Jadi, dalam keadaan begitu, maka si alim itu, ataupun termasuk dalam golongan orang yang terpedaya. Maka terpedayalah orang yang alim itu dengan sebab alasan ini. Kenapa? Karena, kata Imam Ghazali, orang yang terpedaya ini tidak akan rasa gembira kalau sekiranya orang lain, orang ramai, mengikuti contoh tauladan orang lain. Kerana dia nak diri dia yang jadi contoh tauladan itu. Macam mana kalau sekiranya ada orang lain yang juga memberi contoh dan tauladan kepada masyarakat, yang lebih popular pula daripada dia. Jadi pada masa itu dia pun tak senang hati. Dia pun rasa tak seronok. Dia pun rasa benci. Sedangkan kalau sekiranya tujuannya yang sebenar. Tujuannya yang sebenar adalah seperti yang dinyatakan dalam alasan tadi. Semata-mata untuk memberi kebaikan kepada manusia. Semata-mata agar manusia mendapat petunjuk dan hidayah. Semata-mata agar manusia terpelihara daripada dosa dan hukuman Allah di akhirat nanti. Maka dia sepatutnya gembira. Dia sepatutnya mengalu-alukan. Tidak kiralah daripada mana sekalipun datang contoh dan tauladan itu. Tak kiralah contoh tauladan datang dari dirinya sendiri, ataupun contoh dan tauladan itu datang daripada orang lain. Kerana yang penting, kalau betul tujuannya untuk menyelamatkan manusia, yang penting manusia, orang ramai itu terselamat. Ini tidak. Sebenarnya dia nak diri dia itu yang menjadi tumpuan. Dia nak dirinya itu yang menjadi sanjungan. Dia nak dirinya itu yang menjadi, dapat kata orang, limelight. Mendapat zoom. Semua masyarakat tertumpu kepadanya. Namanya disebut-sebut. Dalam TV, dalam internet, dalam surat khabar, dalam radio, majalah. Nama dia dah yang disebut. Dengan berbagai-bagai title. Maka di sini adalah peringatan.
yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang riya. Peringatan tentang riya dalam soal ilmu dan juga amal. Dan tentang bisikan syaitan terhadap mereka yang sebenarnya riya, akan tetapi memberikan alasan-alasan. Alasan dia baik-baik saja, alasan nak menyelamatkan manusia, alasan nak menyampaikan agama kepada manusia, alasan nak menyelamatkan manusia daripada kerosakan. Maka itulah alasan yang diberikan. Ini sekali lagi saya sebut sebagai suatu peringatan. Jangan kita sangka mudah kita terlepas daripada riak. Apatah lagi kalau sekiranya disengaja-sengajakan pula. Contoh yang diberikan oleh Imam Ghazali ini hanyalah merujuk kepada seorang pendakwah biasa. Pendakwah biasa. Akan tetapi dalam hatinya itu ada riak. Tetapi pada masa yang sama dia memberi alasan nak menyelamatkan manusia. Itu pun sudah merupakan suatu perbuatan yang berbahaya. Jadi tugas Imam Ghazali di sini adalah memberikan peringatan kepada kita. Jangan kita terjatuh dalam lembah riak ini. Nanti sia-sia segala amalan itu. Sibuk nak menyelamatkan orang ramai. Sedangkan kita lupa diri kita tidak selamat. Angkara daripada sifat riak di dalam hati. Jadi, kalau sekiranya tidak ada riak, maka dia tidak seharusnya merasa keluh kesah. Tidak seharusnya merasa bimbang kalau sekiranya orang lain mengambil tugas itu. Apatah lagi orang lain itu lebih baik darinya. Imam Ghazali memberi contoh kalau seorang itu tidak ada hasad. Contoh dia kata bagaimana? Contohnya dia kata seorang yang memiliki hamba. Dia ada hamba-hamba. Zaman dahulu, inilah contoh yang lebih sesuai dengan zaman dahulu. Dia ada hamba-hamba yang ramai. Dan hamba-hambanya ini ditimpa sakit. Jadi, dia cuba untuk menyembuhkan hambanya itu. Yang penting hamba dia itu selamat. Yang penting hambanya itu kembali sihat. Adakah menjadi masalah baginya, kepadanya, siapa yang menyembuhkan hambanya itu? Itu persoalan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali bagi menunjukkan bagaimana riak ini boleh merosakkan seseorang. Contoh bandingannya dengan seorang yang nak menyembuhkan hamba-hambanya. Bandingan yang pertama tadi, seorang yang nak menyelamatkan umat manusia. Umat manusia ibaratkan orang yang sakit lah. Jadi yang nak menyembuhkan hamba ini, tidak penting baginya sama ada hamba itu sembuh dengan sebab ubat yang dia berikan, ataupun ada doktor lain yang memberikan ubat yang menyembuhkan. Tak jadi soal. Yang penting hambanya itu sembuh. Maka begitu jugalah dalam soal dakwah, dalam soal ilmu, dalam soal memperbaiki amalan masyarakat. Tidak timbul soal sama ada masyarakat mendapat tunjuk ajar darinya, dia mendapat kredit, nama daripada usaha itu, ataupun tidak. Yang penting, kalau sekiranya masyarakat terselamat, masyarakat mendapat petunjuk, tidak kiralah daripada mana datangnya, maka dia akan mengucapkan syukur, Alhamdulillah. Akan tetapi, itu tidak cukup. Syaitan tidak akan mudah untuk menyerahkanlah. Misal katalah dia datang dalam fikirannya, perkara yang kita sebutkan tadi. Adakah syaitan akan mengalah? Allah, habislah, tak boleh dah kita nak gunakan riak ni untuk merosakkan dia. Tak ada. Syaitan akan berterusan. Dia akan memberikan alasan yang lain. Supaya akhir sekali orang itu akan merasa senang dengan dirinya. Merasa redha dengan dirinya. Sedangkan pada hakikatnya, dia masih lagi berada di atas jalan yang salah. Di atas jalan riya. Amalannya itu motif sebenarnya masih lagi riya. Akan tetapi syaitan cuba mengajarkan kepadanya alasan yang lain. Tapi oleh kerana masa sudah sampai kepada penghujungnya, jadi insya-Allah para pendengar yang saya muliakan, kita sambung
perbincangan kita tentang alasan, apa dia alasan berikutnya yang diberikan oleh syaitan menjustifikasikan perbuatannya itu, sehingga terlindung sifat ataupun motif riaknya itu. Sehingga bertemu lagi pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.